Hidayah itu milik Allah. Walau sehebat manapun seseorang itu membenci Islam, jika Allah menetapkan untuk memberinya hidayah, maka seseorang itu akan memeluk Islam. Begitulah kebenaran agama Islam. Dan bagi seorang padri kelahiran Amerika Syarikat, iaitu Yusuf Estes, sehingga beliau memeluk agama Islam ini. Bahkan keluarganya juga begitu taat menganut agama Kristian dan merupakan orang pertama membina gereja di kawasan kelahirannya di Midwest Amerika Syarikat. Ramai rakan-rakan beliau pelik dan bertanya bagaimana penkhutbah atau padri boleh memeluk Islam. Walaupun begitu, Yusuf Estes menganggap pengislaman ini sebagai nikmat yang cukup berharga dan paling besar dalam hidupnya setelah menerima hidayah dari Allah. Mari kita bersama-sama mengikuti kisah Yusuf Estes, padri Kristian ini memeluk Islam. Membesar dalam sebuah keluarga yang berpegang kuat pada agama Kristian sedikit sebanyak membuatkan Yusuf cenderung kepada cabang muzik gospel dan klasik. Akhirnya, beliau memilih untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang yang berkaitan dengan muzik dan agama. Bakatnya itu membawa beliau dilantik sebagai padri muzik dan kemudiannya mula mengajar keyboard pada tahun 1960. Beliau berjaya memiliki studionya sendiri pada tahun 1963 dengan nama Studio Music Estes di Laurel, Maryland. Menurut Yusuf, ayahnya bergiat aktif dengan menyokong aktiviti gereja, terutama program sekolah di gereja. Mereka juga adalah penyokong kuat Jimmy Swaggart, Jim dan Tammy Faye Baker, Jerry Falwell dan John Hagee, termasuklah pengkritik kuat bagi orang Islam Pat Robertson. Selama 30 tahun, beliau dan ayahnya bergandingan menguruskan projek perniagaan yang berasaskan hiburan dan persembahan. Yusuf mengakui perniagaannya amat menguntungkan, tetapi beliau tidak menemui ketenangan jiwa. Pada masa yang sama, dia turut berminat mengkaji agama lain termasuklah Hindu, Yahudi, Buddha, metafizik dan kepercayaan asal orang Amerika. Tetapi dia tidak pernah mengkaji Islam secara serius berbanding agama-agama lain. Namun pada tahun 1991 ketika berumur 54 tahun, beliau menemui bahawa kepercayaan agama Islam terkandung di dalam kitab Bible. Baginya, ini adalah sesuatu yang amat memeranjatkan. Kisah hidayahnya bermula pada tahun 1991 apabila beliau memulakan perniagaan dengan seorang lelaki yang berasal dari Mesir. Ayah Yusuf mahukan dia berjumpa dengan lelaki tersebut. Pada mulanya, Yusuf berasa sangat pelik. Mengapa ayahnya menyuruh untuk berjumpa dengan manusia yang memeluk agama yang menganjurkan keganasan? Walaupun tidak mahu berjumpa, tetapi ayahnya tetap memaksa beliau berjumpa dengan lelaki itu yang bernama Muhammad Abir Rahman. Dia selalu membayangkan lelaki Islam Arab yang berjanggut dan berserban. Sebaliknya, dia adalah seorang lelaki Islam yang moden, memakai kot dan bersifat peramah. Andaian buruk terhadap lelaki Islam itu pun meleset. Dalam kesempatannya bertemu dengan Muhammad, Yusuf selalu mengajukan beberapa soalan berkaitan dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka kemudiannya berbual panjang dan mendapati Muhammad sangat mesra dan tidak menyampuk semasa Yusuf bercakap. Oleh itu, beliau berpendapat yang Muhammad akan menjadi penganut Kristian yang baik. Buat pertama kalinya, beliau bersetuju dengan pandangan ayahnya yang mahu melakukan urusan perniagaan dengan lelaki yang berasal dari Mesir itu dan bercadang mengajaknya untuk mengikuti trip perniagaan ke Texas, Amerika Syarikat. Peluangnya untuk menarik Muhammad kepada agama Kristian terbuka luas apabila Muhammad ingin berpindah keluar daripada rumah yang didudukinya dan bercadang tinggal di masjid buat sementara waktu. Yusuf memohon kebenaran dari ayahnya agar Muhammad tinggal di rumahnya supaya dapat menguruskan perniagaan dengan lancar. Maka Muhammad pun bersetuju untuk tinggal bersama Yusuf dan ayahnya. Dalam kesibukan perniagaannya, tidak menghalang Yusuf menziarah rakan-rakan paderinya yang menetap di sekitar Texas, termasuklah salah seorang rakannya yang dimasukkan ke hospital kerana diserang sakit jantung. Bagaimanapun suatu hari,
Yusuf didatangi seorang lelaki yang berkerusi roda dan merupakan teman sebilik rakannya. Melihat keadaan dan sikapnya, beliau dapat mengagak bahawa lelaki tersebut dalam kesunyian dan memerlukan seseorang untuk membantunya. Saya terperanjat apabila lelaki itu mengaku bahawa dia adalah padri Katolik yang dikenali sebagai Father Peter Jacob. Saya memanggilnya Pete. Dia kemudiannya berkongsi kisah hidupnya dengan saya semasa menjadi mubarik Kristian selama 12 tahun ke serata Amerika dan Meksiko. Apabila dia dibenarkan keluar dari hospital, saya mengajaknya tinggal bersama kami. Sejak Pete tinggal bersama mereka, Yusuf dan keluarganya sering membincangkan mengenai agama Kristian sewaktu makan malam sebagai usaha untuk menarik Muhammad kepada agama tersebut. Yusuf juga menyoal Muhammad mengenai jumlah versi Al-Quran yang diturunkan sejak 1400 tahun lalu. Muhammad hanya menyatakan bahawa Al-Quran hanya ada satu sahaja dan tidak ada versi yang lain. Malah, Al-Quran adalah kitab panduan yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selepas melalui banyak perbincangan mengenai agama, Pete berminat mengikut Muhammad ke masjid semata-mata ingin melihat aktiviti di sana. Mereka pulang awal dan Pete memberitahu Yusuf tidak ada apa-apa yang istimewa melainkan jemaah mendirikan sembahyang di masjid dan pulang ke rumah setelah selesai. Namun, beberapa hari kemudian, Pete menyatakan hasrat yang serupa. Hari sudah larut malam, tetapi mereka masih belum pulang. Akhirnya, setelah lama menunggu, saya terdengar ketukan di pintu dan sebaik sahaja saya membuka pintu, saya terkejut melihat lelaki di sebelah Muhammad yang memakai jubah dan ketayap berwarna putih dan amat mengenalinya. Rupanya, lelaki itu ialah Pete. Oh Tuhan! Saya memang terkejut bagaimana Pete boleh tertarik kepada Islam, ujar Yusuf tentang perubahan yang berlaku ke atas Pete. Yusuf yang tidak berpuas hati mendapatkan istrinya untuk bertanyakan hal tersebut. Tambah mengejutkan apabila istrinya turut tertarik dengan Islam kerana di situ terletaknya kebenaran yang dicari-carinya sekian lama. Untuk mendapatkan kepastian, beliau mendapatkan Muhammad dan mengajaknya berbincang di luar. Kami keluar berjalan dan bercakap sepanjang malam hinggalah tiba waktu pagi. Ketika itu saya tahu yang kebenaran sudah tiba. Akhirnya dan kini adalah masanya untuk saya memainkan peranan. Saya pergi ke bahagian belakang rumah dan mendapatkan papan lapis. Saya bersujud di atasnya seperti orang Islam bersembahyang. Saya menangis dan kemudiannya berdoa, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau ada, berikanlah aku panduan." Apabila saya mengangkat kepala, hati saya mula terdetik sesuatu. Tiada pari-pari atau burung berterbangan di langit ataupun bunyi muzik, tetapi saya sedar ada sesuatu yang telah berubah jelasnya. Yusuf kemudiannya naik ke rumah dan mandi dengan harapan membersihkan diri daripada segala dosa yang membelenggu hidupnya selama ini. Saya seolah-olah memulakan hidup baru yang berpaksikan pada kebenaran Islam. Tanpa menunggu masa yang lama, pada pukul 11 pagi itu juga, Yusuf melafazkan 2 kalimah syahadah dengan bersaksikan Pete dan Muhammad. Malah isterinya juga turut mengikut jejak yang sama. Selang beberapa bulan, ayahnya juga memilih untuk memeluk agama Islam. Yusuf tidak dapat membayangkan betapa indahnya saat-saat mereka mendirikan sembahyang berjemaah di masjid bersama para jemaah yang lain. Baginya, Islam terlalu istimewa kerana berupaya menarik padri sepertinya. Islam telah mengubah cara saya melihat kehidupan ini dengan lebih bermakna, ujarnya mengenai kehidupannya selepas bergelar Muslim.